Yang pertama, Nabi dan isteri berkongsi makanan. Kita biasa dengar tak? Tapi ini daripada hadis Nabi, hadis Aisyah, hadis yang sahih. Aisyah bercerita, An Aisyah qalat kuntu ashrabu wa ana haidun summa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi mawdi'i fiyya fayashrabu ila akhir hadis, yang bermaksud Aisyah menceritakan pernah aku minum air dan pada ketika itu aku sedang haid. Kemudian aku berikan bekas minuman itu kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi lalu minum. Pernah juga aku makan daging. Kemudian aku berikan kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Okey. Benda tu nampak biasa kan, pocik-mocik? Biasa buat tak? Bila kita kongsi gelar, biasa tak tanya, Bang, awak minum kok mana tadi? Awak minum mana tadi? Minum belah kiri. Moleklah belah kiri, saya minum belah kanan. Geli nak tak tepat sama. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkongsi dan Nabi sengaja letak di tempat minum, di tempat yang sama. Macam kita ni ada straw, guna straw yang sama. Kita dua straw lah, boleh kongsi gelas sama tapi straw masing-masing. Bila lupa tu dok ingat, awak warna se tadi warna se straw awak Lepas tu mitok pula, mitok wak baru takut salah straw ni. Dia antaranya ada banyak sebab, pocik-mocik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi cerita, setiap kali Rasulullah nak bercakap dengan isteri, Rasulullah mesti bersugi dulu. Ni bukan kita balik pergi panah ke stok lelaki. Dengar dah Ustazah cakap tadi, mulut awak tu dah lah isap rokok, busuk. Rasulullah bersugi nak cakap, jaga bau mulut. Awak tu kalau sekali pesang. Padahal sunnah Nabi tu bukan diikuti oleh suami je, isteri pun sama. Kita bukan jaga bau mulut ni bila nak cakap dengan orang penting je. Orang paling penting dalam hidup kita adalah pasangan masing-masing. Itu paling penting sebab Nabi sebut apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan ahli keluarganya. Perangainya, cara bercakapnya, cara penampilannya. Sayyidina Anas bin Malik sebut apa? Aku sangat suka menghiaskan diriku sebagaimana aku suka isteriku menghiaskan dirinya untukku. Ni balik-balik puan kena berhiau, puan kena comel depan tok lelaki. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang sangat jaga penampilan dengan isteri. Bau mulut tak pernah tercium di hidung pada isteri, padahal bukan orang luar ni, isteri. InsyaAllah orang terbau, orang Bukit Tunggal pun ada perangai macam tu. Nak cakap balik daripada keluar kerja, nak cakap dengan isteri ni, isteri kata, bang baru balik ke? Pergi dulu tanda, beru sembuh. Tak apalah, tak payah sembuh, buh gigi je. Kita sugi kadang-kadang biasa buh gigi. Lepas tu jawab, ya sayang. Isteri pun lalu pesang lalu jawab itu. Ya sayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Nampak benda tu macam biasa, tapi sebab akhlak Nabi dan isteri Nabi jaga sangat bau mulut, sebab tu tak geli kongsi tempat yang sama dan berkongsi tempat makan. Kalau kita kan, awak kekeh kok mana adik? Tujuan tanya tu sebab tambah kekeh tempat sama. Tapi Nabi sengeleng kekeh tempat sama yang isteri kekeh. Dan romantik Nabi masa ni, Nabi dengan Aisyah, umur Nabi dah 50 tahun ke atas. Lebih kuranglah dengan mokcik-pokcik ni. Bukan kata Nabi muda lagi, bolehlah orang muda. Tak. Cerita dengan Aisyah bermula umur Nabi 52 tahun ke atas. Nabi dah tua. Cerita romantik tu bukan cerita Nabi muda. Nabi dah menganjak usia tua. Allahu Akbar. Saya nak tanya sini orang puang, siapa ada tok laki dia kat tangan? Siapa ada suami? Macam tak mengaku lah pula ada tok laki. Akak. Nak tengok, nak nampak. Tak payah tinggi sangat akak. Bapa ramai awak dah mati ke mana? Tak, akak. Ada lagi tok laki belakang tu apa? Akak sikit lagi, kali lagi. Okey, maksudnya 80% ada suami lagi. Orang lelaki pula, siapa sini ada isteri? Akak tangan, akak tinggi. Orang lelaki tak mengaku, dia rasa dia bujang sudah.
Okey, subhanallah. Ada kebanyakan dia isteri. Jadi saya tanya tu bukan benda. Takutkah saya cakap pasal suami isteri ada buat nangis. Sedih dia tak ada tu lelaki. Sedih dia tak ada isteri dia dah sekian. Tak salah sedih. Sebab kasih sayang ni bukan dengan suami isteri je. Boleh tunjuk juga dengan adik-beradik. Boleh tunjuk dengan saing-saing. Niat dengan ikut sunnah Nabi boleh pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Yang kedua, itu akhlak Nabi yang pertama. Yang kedua, Maimunah, ni cerita yang kedua. Isteri Nabi SAW tahu cita rasa apa yang Nabi suka dan Nabi pun tahu apa yang isteri suka. Antaranya Maimunah berkata, saya tidak akan memakan apa-apa melainkan jika Rasulullah sendiri memakannya. Siapa gitu bang? Makan apa yang Rasulullah suka. Bersatu, bukan satu hati, satu rasa je. Satu juga bab makanan. Antaranya Sayyidina Aisyah menceritakan Rasulullah begitu menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Madu ada wak manis, ada wak pahit. Kita sukalah madu wak manis lah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang belum nikah, ya samalah suka. Saya suka burger, samalah saya pun suka burger. Lepas nikah beza terus. Boleh nikah seia serasa sekata kan. Tapi apa salahnya kita meraihkan apa yang pasangan kita suka. Walaupun kita tak berapa suka, tapi buat-buat suka. Bang, awak nak makan benda, wak ikan singgang lah, ngebudu. Kita ni kata lain dulu. Mungkin ada pesen tak suka ikan singgang, tapi sebab meraihkan tu, sedap ikan singgang ngebudu, sedap. Kejap lagi kita masuk ikan singgang budu. Padahal dalam hati tu, ya Allah, bapalah awak ni yang minta hari ni. Tapi meraihkan apa yang disukai oleh pasangan itu, mengikut ini adalah akhlak isteri Nabi dan akhlak Rasulullah SAW. Bukan kita kata, dah habis-habis ikan singgang, ikut selera tekak dia je. Bukan nak mikir kita. Tapi kita tak faham bila kita mengorbankan apa yang kita suka kerana nak dapat tu redha Allah dan nak ikut sunnah Nabi tu, kita dapat bahagian yang jauh lebih besar. Subhanallah. Seterusnya, okey, sebab banyak ni saya nak baca ni. Nabi pulang, Nabi tidak bilang mengejut. Ada macam-macam ni. Nabi hendak pulang, Aisyah hilang rumah. Aisyah beli alas duduk untuk Nabi. Masya Allah. Wak ni antara benda penting. Saya kena baca juga sikit mana ni. Sayyidah Aisyah menceritakan bahawa suatu hari beliau membeli sebidang alas duduk yang ada padanya gambar. Tatkala Rasulullah melihat alas duduk tersebut, baginda berdiri sahaja di pintu enggan masuk ke dalam rumah. Maka aku terus tahu daripada wajah baginda bahawa ada sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Aisyah ni dia beli alas tempat duduk, tempat rehat Nabi, tapi ada gambar. Lalu Nabi bila nak masuk dalam rumah, Nabi nampak ada gambar tu, Nabi tak masuk, Nabi berdiri depan rumah je. Masya Allah. Lalu Aisyah kata, maka aku terus tahu daripada wajah baginda itu ada sesuatu yang baginda tidak suka. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah juga kepada Rasulnya. Nampak tak akhlak Aisyah ni, tak tahu lagi salah benda ni, tapi minta maaf dulu lagi. Aku bertaubat ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan aku bertaubat kepada Rasulnya. Minta maaf kepada Rasulnya. Suami dia lah, iaitu Nabi Muhammad. Lalu baru tanya, apa salah saya? Bapa siapa Nabi duduk cegak, duduk cacar? Lalu Nabi pun bertanya, apa hal dengan alas duduk itu? Nabi tanya, bapa tu, tempat duduk tu, bapa tu. Lalu aku menjawab, saya baru membelinya khas untuk awak, supaya awak boleh duduk dan berbaring di atasnya. Aisyah molek dah niat beli untuk Nabi selesa. Lalu Nabi membalas, sungguh orang yang membuat gambar ini pada hari kiamat kelak akan diseksa. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Nabi menyambung lagi, sungguh rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Jadi di sana saya taklah nak membincang pasal hadis ni, sebab banyak soalan orang tanya, boleh tak gantung gambar? Gambar nikah, gambar anak konvo, gambar gitu, gambar kenangan lah nak gantung tinggi-tinggi. Di sana ada perbahasan ulama berkenaan perkara tersebut. Tapi hadis Nabi ni, orang lukis gambar makhluk yang hidup, dilukis.
Sebab itu Allah sebut, Nabi SAW bersabda, dilarang orang yang mengukir gambar-gambar pada kiamat akan diseksa, dan akan dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang kamu lukis tu. Jadi kita ni kalau pelukis, dia tak boleh lukis gambar makhluk hidup, lukis manusia, muka manusia, lukis binatang. Wak boleh adalah perbincangan ulama adalah gambar-gambar tumbuhan alam sekitar, gambar sungai, buah contohnya. Tapi makhluk-makhluk yang bernyawa, yang bergerak ni tidak dibenarkan, satu larangan. Sebab itu bila bincang tentang gambar, gambar ni dia rakam, bukan lukis. Sebab tu di sana ada perbahasan tu, boleh tak gantung gambar. Tetapi nak keluar daripada khilaf, kalau rujuk para mufti, ada beberapa mufti di Malaysia ni, nak keluar daripada khilaf, lebih baik meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi tak boleh kita royak bila tengok masuk dalam rumah orang tu, nampak ada gantung gambar tu, kita kata haram. Tak boleh. Tak boleh sebut haram. Sebab di sana ada perbincangan ulama yang meletaknya hanyalah makruh, ada kata harus. Tapi nak selamat betul-betul, elakkan daripada menggantungkan gambar-gambar, lagi-lagi di tempat yang tinggi. Kalau simpan dalam album tak ada masalah. Kalau nak susun rendah-rendah, insya-Allah boleh. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Jadi daripada hadis Aisyah ini beberapa manfaat. Pertama, belikan hadiah berguna kepada pasangan. Lama dah ke kita tak beri hadiah, buat surprise, benda yang suami, benda isteri kita suka. Yang kedua, minta maaf dahulu, walaupun tak tahu apa salah, minta maaf dulu. Yang ketiga, minta penjelasan dahulu dan sedia mendengar.